Selamat malam, salam reformasi, Tashahau, Manakem saya ucapkan kepada rakan-rakan yang sedang menonton. Hari ini kita bersiaran lewat sikit, kita live daripada Masjid Tanah, daripada pejabat cabang Parti Keadilan Rakyat Masjid Tanah. Bersama saya hari ini, di sebelah saya Datuk Halim Bacik, pengerusi Majlis Pimpinan Negeri, merangkap Ketua Cabang Masjid Tanah. Beliau baru balik daripada Sabah. Mungkin beliau nanti boleh menceritakan pengalaman Datuk di Sabah. Di sebelah kiri saya adalah saudara Sazali, yang merupakan timbalan Ketua AMK Masjid Tanah, merangkap juga Ketua Penerangan AMK Masjid Tanah. Malam ni kita akan sembang isu-isu semasa dan isu-isu politik dalam negeri Melaka maupun di negara kita. Saya mulakan dengan Datuk. Datuk baru semalam balik daripada Sabah. Saya nak minta pandangan dan juga pengalaman Datuk selama beberapa hari di Sabah. Mungkin Datuk boleh ceritakan sikit. Terima kasih Prasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam reformasi saya ucapkan. Cuma saya berbalik semalam, keadaan tu ada letih sikit lah. Jadi ini suasana politik di Sabah ni pada saya cukup meriah. 73 seat dan calon yang saya dapat maklumat 474 orang. 73 DUN 474 orang. 474 orang. Jadi ini sebenarnya suasana politik yang pada saya cukup meriah. Dalam keadaan kita menghadapi pandemik, kita menghadapi satu pilihan raya negeri yang dibuatkan pada saya secara serta-merta disebabkan ada berlakunya pengkhianatan wakil rakyat yang menang daripada mandat rakyat, tetapi telah disogokkan dengan jawatan dan habuan. Jadi itulah berlakunya satu pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Sabah. Jadi ini pandangan umum saya lah. Sebab saya tengok di Sabah ni, apa yang saya dapat maklumat daripada orang Sabah, parti-parti ni banyak. Tak silap saya dalam 18 di Sabah sajalah. Parti tempatan kan? Parti tempatan. Jadi saya tengok sekarang ni daripada 73 DUN tu, parti Cinta Sabah. Cinta Sabah? Cinta Sabah. Cinta Sabah. Cinta Sabah dia bertanding di semua DUN. 73 DUN. Dia ni individu. Dia bukan dia bergabung dalam mana-mana. Dia parti itu telah diketuai oleh Anifah Aman. Anifah Aman, betul. Jadi saya melihat PCS 73 individu. Di pihak Warisan Plus ni, Warisan 46, DAP 7, Keadilan 7 dan Amanah 1. Dan APKO 12. Jadi semua dia 73. Jadi di pihak Barisan Nasional lain, Perikatan Nasional lain. Makna di UMNO tak silap saya 31. 31 UMNO 19. Bersatu 19. Yang lain campur lah. Dia ada gabungan dia. Betul. Apa yang menjadi menarik dia, UMNO mengatakan Bung Mokhtar akan menjadi ketua menteri bila dia menang. Di pihak UMNO lah. Dan Bersatu pula Mahyudin buat satu pengumuman kalau Haji menang dia akan jadi ketua menteri. Ini jadi satu pertelagahan antara mereka, antara BN dengan PN. Jadi menarik di sini, kita tunggulah 26 bulan ni apa keputusan dia, dan mandat rakyat kita akan tengok macam mana. Sebab kita nakkan Sabah ni, rakyat Sabah ni mendapat satu kebaikan bila Sabah memilih 26 bulan ni, kebaikan biar kita bagi pada Sabah. Sebab pada saya tengok Sabah ni kaya, macam-macam ada di sana, tapi rakyat Sabah masih lagi susah. Ya, betul. Saya pergi ke Keningau,
pergi ke Ranau. Saya tengok rata-rata keadaan Sabah ni sungguh menyedihkan lah, dengan dia, rakyat dia. Tapi kalau kita baca di segi sejarah, Sabah dengan Sarawak ni kaya. Macam Fan Menio dalam keadaan dalam pembinaan, tapi kita tak tahu bila siap dia. Bila saya lalu situ ada tempat yang dah siap, ada tempat belum siap. Tapi sebenarnya kalau kita dapat satu kerajaan baru yang kukuh, insya-Allah saya tengok rakyat Sabah akan senang buat selama-lamanya. Jadi buat permulaan itu saja yang dapat saya ulas secara umum. Jadi saya serahkan pada Saudara Perasan. Okey Datuk. Datuk, kalau kita lihat PRN Sabah ni berlaku disebabkan oleh Musa Aman dan juga 6 orang daripada dulu bersama dengan Warisan, dan juga ada yang daripada Keadilan, daripada Dun Inanam, iaitu YB Kenny Chua, melompat pergi ke sana. Sebab tu TYT telah mengambil keputusan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri atas nasihat Ketua Menteri Datuk Seri Shafie Apdal. Dalam keadaan sekarang Datuk, kita melihat Barisan Nasional, Perikatan Nasional, kita melihat antara mereka ada pertumbungan di 17 kerusi. Dan pada pendapat Datuk, adakah Datuk rasa ini merupakan masa untuk Warisan dan juga APCO, Keadilan, DAP dan juga Amanah untuk untuk mendapatkan semula mandat rakyat dengan lebih kukuh? Okey, kalau saya tengok seniru sekarang, daripada 17 DUN yang bertindih antara BN dengan PN ni, memang pada firasat saya, memang mandat rakyat tu akan lebih kukuh kita akan dapat. Sebab sekarang ni pertelagahan tu nampak jelas. Sebab apa yang kita tengok sekarang ni, di segi baju dia sendiri pun dia tak tahu warna apa dah. Macam contoh, bila Mahyudin berucap di mana saya tak pasti, dalam gabungan tu pun dia pun keliru parti mana, dia pun tanya orang sebelah. Di situ pun sebenarnya persediaan BN dengan PN ni tak bersedia, yang saya tengok. Sebab sekarang mood rakyat lain. Kadang-kadang bila kita pergi satu tempat tu, kebanyakan orang dah tak sebut UMNO dah. Itu yang saya nampak jelas. Sebab sekarang ni rakyat sekarang dah bijak. Bila ada smartphone, bila ada media sosial ni, sebenarnya dia menjadi satu kebaikan pada rakyat sebenarnya. Rakyat lebih cepat mendapat maklumat. Tinggal lagi sekarang ni di Sabah penalaman memang susah. Jadi macam yang Perasan bagi tahu tu, memang kalau kita tengok sekarang ni, bila pertindihan tu berlaku di 17 DUN, sebenarnya sebahagian pada saya lah, firasat saya sebenarnya inilah peluang sebenarnya kita untuk memenangi pilihan raya ni dengan majoriti yang besar dan dengan kelebihan seat yang banyak. Itu yang saya nampak lah. Walaupun baru lagi dalam saya ke Sabah ni, tapi nampak sekarang ni lain. Ada peluang. Ada peluang. Kadang-kadang ada satu hari tu saya berbual lah dengan penjaga durian di situ. Dia pun sekarang ni, rakyat Sabah pun dia jadi bengang. Kenapa dalam keadaan baru 22 bulan lebih lah, 22 bulan sampai bulan 3. Sampai bulan 3. Lepas tu rakyat Sabah masih lagi diperintah oleh Ketua Menteri Datuk Seri Shafie Apdal. Tapi bila pertengahan bulan 5 ke bulan 6, jadi satu pengkhianatan 13 orang. Jadi Shafie mengambil tindakan yang tepat, membubarkan DUN, dan DUN tu telah disahkan. Bila 7 bulan tu mahkamah isytiharkan yang Musa Aman appeal balik dengan mahkamah, benda tu ditolak. Betul. Jadi sekarang ni inilah peluang yang baik untuk kita ambil kembali mandat rakyat tu. Okey Datuk, terima kasih. Kita ke arah anak muda hari ini bersama dengan kita, anak muda yang bersama dengan kita, Saudara Sazali. Soalan yang saya ingin tanyakan kepada saudara adalah, kita tahu Parti Islam se-Malaysia ini masa PRU ke-14 mereka bertanding melebihi daripada 150 kerusi di Semenanjung, di Sabah, di Sarawak saya tak pasti, tetapi kita melihat dalam keadaan PRN Sabah ini, BN ataupun Perikatan Nasional ni
tidak memberikan walaupun satu kerusi kepada PAS. Bermaksud ada yang katakan PAS ni hanya menjadi tukang, boleh jadi tukang untuk pacak bendera, untuk tampal poster. Apa pendapat saudara sebagai sebuah parti Islam di Malaysia ini? Kalau kita melihat hari ini ada keluar satu statistik, ada 40 lebih kerusi DUN di Sabah yang mempunyai majoriti orang Islam di kerusi tersebut. Tetapi PAS tidak diberikan peranan untuk bertanding dalam pihak itu berbanding amanah. Kita memberikan peluang kepada amanah untuk bertanding. Apa pendapat saudara Sazali berkenaan dengan situasi PAS yang mereka hadapi? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan tu sebenarnya sangat luas. Dia ada beberapa pandangan kan. Daripada pandangan yang agak sarkastik, ianya mungkin menunjukkan bahawa sebenarnya PAS itu sendiri tak ada kekuatan. Tetapi kalau fikir daripada segi pandangan rakyat apa semua kan, mungkin ini salah satu sebab dia adalah kerana banyak pimpinan PAS, terutama sekali menteri atau timbalan menteri sekarang, terpalit dengan beberapa isu yang kurang baik dan membawa kepada sokongan rakyat kepada PAS itu kurang. Jadi kemungkinan BN atau MN ataupun PN ini sendiri kan, berkira-kira ianya mungkin akan backfire lah kepada mereka. Salah satu kursi yang sepatutnya dibagi adalah kursi yang sekarang ni diberi kepada MCA kan. MCA diberikan lebih kerusi di Sabah, tetapi dan itu sebenarnya satu tamparan hebat lah kepada pimpinan PAS, dan mereka perlu mengkaji semula bagaimana mereka approach kepada rakyat, terutama sekali dengan isu yang terpalit kepada mereka. Mungkin kawan-kawan mereka sendiri pun menganggap yang mereka ni adalah satu kawan yang kalau dibawa mungkin satu liability lah untuk mereka kan. Jadi terutama sekali ke Sabah yang kawasan bukan majoriti Melayu, pelbagai kaum kan, bukan majoriti kita di sana adalah banyak kepada sebab kita Islam. tahu Sabah for Sabahan. Yes. Lepas tu Sabah pula dia punya mentaliti untuk memilih YB kan, memilih ni Adun atau apa, dia sedikit berbeza daripada kita di Semenanjung kan. Ia lebih memihak kepada orang Sabah itu sendiri, dengan bagaimana mereka dengan rakyat, mereka dengan masyarakat. Itu pun mungkin salah satu pada sebab bahawa PAS itu tidak dapat apa-apa kerusi lah di Sabah. Okey, Datuk, saya nak tanya satu soalan yang lebih kepada PAS ni. Hari ini Timbalan Presiden PAS telah keluarkan kenyataan yang mungkin dalam beberapa hari ini beliau akan mengerahkan 2,000 jentera. Beliau akan melancarkan pelancaran jentera. Sebenarnya Datuk, sebelum mana-mana pilihan raya, jentera ini sepatutnya dilancarkan sebelum hari penamaan calon. Betul. Tetapi apabila sekarang masa kempen ini sedang berlangsung, sepatutnya jentera tu dah turun ke bawah untuk bekerja. Tetapi saya tak faham macam mana PAS punya perancangan. Apa pandangan Datuk tentang kenyataan Tuan Ibrahim Tuan Man? Okey, sebenarnya kenyataan Timbalan Presiden PAS ni kadang-kadang jadi satu diketawakan orang. Sepatutnya sebelum penamaan calon ni kita lancarkan jentera. Betul Datuk. Tapi dah penamaan calon dah masuk ni hari ke-2. Sepatutnya jentera dah turun ke bawah. Tapi dia terbalik pula, dah kat Kostan ke belakang, baru nak lancarkan jentera. Ni yang menjadi satu, tak tahu macam siapa cikgu dia mengajar, Tak tahu siapa penasihat dia. siapa penasihat dia. Sebab mungkin dia pun, pada saya lah, dia pun dah tak dapat seat. Jadi buat satu statement, pada saya statement dia statement bodoh.
Sepatutnya bukan seorang timbalan presiden umumkan rancangan itu selepas penamaan calon. Patut lepas penamaan calon ni terus buat gerak kerja di bawah. Saya sikit pada saudara Sazali tadi menyebut macam PAS ni sebenarnya sepatutnya parti lama dah. Dia lebih kurang sama umur dia dengan UMNO. Betul. PAS ni sepatutnya seat tu sepatutnya ada peruntukan yang Sabah bagi pada dia. Standing. Macam di dalam warisan plus Amanah pun baru. Amanah pada seat walaupun satu, at least ada satu seat. Diberikan ruang Diberikan ruang. Pada ni dinamakan kesepakatan dalam gabungan ni. Tapi PAS ni MN ke PN ke BN kita tak tahu mana duduk tapi langsung tak dapat seat. Walaupun dah lama dia parti ni diwujudkan, ditubuhkan, tapi ruang tu tak diberi langsung. Pada saya dulu kalau kita ingat lagi arwah Tuan Guru Nik Aziz bagi tahu kita dah masuk lubang tu 2 kali. Tapi ini lubang ketiga. Saya tengok PAS ni pun akan dipinggirkan pada PRU15. Sebab di sini pun kita dah tengok dia dah dipinggirkan. Ini yang saya nampak lah. Sebab tak ada parti politik dalam Malaysia lancarkan jentera pilihan raya selepas penamaan calon. Ini yang menjadi satu kepelikan pada mungkin anak-anak muda pun rasa pelik juga. Tapi PAS boleh buat. Pada saya sekarang ni pemimpin PAS janji dah ada jawatan, dah ada hulukan, dah ada habuan, sudah. Yang itu betul tak betul tu belakang kita. Itu saya punya pendapat lah. Okey, Datuk ada menyebut pasal anak muda. Saya tanya satu soalan kepada anak muda kita. Kita tahu dekat Malaysia ni daripada dulu sampai sekarang dah ada banyak parti tumbuh macam cendawan. Satu hari kalau boleh mereka nak tubuhkan satu parti. Dalam beberapa minggu yang lalu kita tahu Menteri Belia dan Sukan sebelum ni iaitu YB Sheikh Shadiq Ahli Parlimen Muar telah mengeluarkan kenyataan dan buat satu movement untuk menubuhkan sebuah lagi parti berasaskan anak muda. Apa pandangan saudara Sazali dalam keadaan sekarang rakyat pada PRU ke-14 kita melihat lebih memihak kepada parti yang berasaskan semua kaum. Tidak lagi parti yang berasaskan kepada sesuatu kelompok ataupun mana-mana, sebab kita tahu dalam setiap parti pun kita ada sayap masing-masing. Sebagai contoh dalam Parti Keadilan Rakyat kita ada Angkatan Muda Keadilan, dalam Amanah kita ada Pemuda Amanah, dan juga dalam DAP kita ada Pemuda DAPC. Apa pandangan saudara Sazali mengenai parti yang akan ditubuhkan oleh saudara Sheikh Shadiq, sama ada ia relevan ataupun tidak relevan pada masa sekarang? Pandangan saya sebab ramai orang bertanya pasal hal ini. Memang ada kebaikan dia kita dapat mengajak lebih anak muda untuk ambil tahu pasal politik, dan contohnya kita boleh kerahkan lebih anak muda untuk mendaftar menjadi pengundi. Itu ada kebaikan dia lah kan. Tetapi ada sikit keburukan yang pada pendapat saya, terutama kepada kita di Pakatan Harapan. Kita tahu di Malaysia ni Pakatan Harapan dia lebih disukai oleh mereka yang muda. Okay? Kalau kita lihat di kawasan-kawasan luar bandar atau pinggir bandar sekalipun, tempat yang Pakatan Harapan sukar untuk menang, tetapi saluran-saluran anak muda adalah milik kita. Jadi keburukannya mungkin jika parti Syed Saddiq ni tidak duduk dalam Pakatan Harapan dan bergerak sebagai third force ataupun parti yang di luar mana-mana gabungan, ia akan memecahkan undi anak muda pada kita. Ya, saudara Sazali kata ia akan memecahkan undi anak muda. Tapi Tun Dr. Mahathir beberapa hari yang lalu telah keluarkan kenyataan ia akan memecahkan undi Melayu. Apa pandangan saudara? Undi Melayu ni dipecahkan apabila wujudnya pejuang. Dan banyak parti Melayu kan, macam Bersatu, UMNO, Amanah, PAS juga kategori parti Melayu juga kan, walaupun dia berasaskan agama, sebab orang Melayu ramai masuk ke situ. Lagi banyak parti Melayu yang tidak
duduk dalam satu gabungan, ianya pasti akan memecahkan undi Melayu itu sendiri. Tetapi kalau daripada segi undi anak muda yang kita cakap pasal parti Syed Saddiq yang baru ni, yang mungkin akan ditubuhkan nanti, ianya akan lebih memberi kesan kepada Pakatan Harapan yang memang undi popular anak muda adalah kepada kita. Sebab kita dalam pilihan raya yang lalu kita menang banyak saluran anak muda. Betul. Di kawasan yang Barisan Nasional menang dengan kukuh pun, saluran anak muda kebanyakannya adalah Memihak kepada Pakatan Harapan. kita. Jadi keburukannya jika parti Syed Saddiq tu tidak dalam dalam Pakatan Harapan, ini akan menarik beberapa undi anak muda keluar daripada Pakatan Harapan. Itu pandangan saya. Sebab pandangan saya, saudara-saudari, sebab kita melihat dalam keadaan Pakatan Harapan pada pilihan raya ke-14, Pakatan Harapan sendiri telah mengetengahkan ramai YB adun-adun ahli parlimen yang muda-muda. Kita melihat YB Akmal Nasir, kebanyakan YB yang lain, YB Syed Saddiq sendiri semua dalam kalangan anak muda. So saya fikirkan saudara kata tidak relevan lah kalau Syed Saddiq menubuhkan sebuah parti yang berasaskan anak muda. Setuju? Saya setuju. Okey. Saya lebih kepada lebih buruk untuk kita daripada kebaikan kita. Keburukannya lebih daripada berbanding dengan kelebihan dia. Mungkin dia ada agenda lain, itu kita tak tahu lah. Mungkin ada kebaikan bagi dia, tapi kebaikan bagi kita tu kurang. Betul. Okey Datuk. Soalan seterusnya saya nak tanya mengenai saya nak sentuh sikit pasal parti anak muda Syed Saddiq tadi. Kalau saudara perasan bagi tahu tadi, setiap parti semua ada sayap pemuda dan sayap wanita. Pada saya sebenarnya tak perlu sebenarnya untuk tumbuhkan parti anak muda. Sebenarnya ini akan jadi satu kecelaruan anak-anak muda. Mana satu dia nak tuju dia. Kalau kita ikut parti, dia ada yang tunjang dia, macam contoh keadilan cabang, bantu sayap. Itu sepatut benda tu dah ada dah. UMNO pun sama, PAS pun sama, Amanah pun sama, dan Bersatu pun ada. Dia ada wanita, Sri Kandi dengan Armada. Pada saya tak perlulah. Tapi kalau ditubuhnya juga, adakah mampu parti anak muda ni bergerak seluruh negara? Kalau kita dah tengok di parti-parti yang ditubuhkan dulu, Semangat Papundang, sampai bila dah untuk kubur. Lepas tu Jati, lepas tu kita ni semua yang tumbuhkan ni semua apa tu masih ahli parlimen, dan ada tu yang bukan ahli parlimen. Tapi sampai mana keteguhan parti tu ditubuhkan? Sebab nak tumbuhkan parti ni pada saya bukan senang. Sebab macam UMNO ditubuhkan dalam golongan bangsawan, didudukkan, didirikan, ditumbuhkan oleh golongan-golongan yang berharta lah, berduit. Tapi keadilan ni ditubuhkan di jalanan. Bukan Toke, bukan Tan Sri, bukan datuk-datuk yang tumbuhkan, tapi kita lah, seluruh rakyat Malaysia yang Otai, berpunca daripada pemecatan Datuk Seri Anwar pada tahun 98. Ini parti ni, dulu orang kata parti nyamuk, tapi parti ni kukuh sampai sekarang dah jadi 21 tahun. Ini yang saya tengok keadilan ni dia akan kukuh buat selama-lamanya, tapi biarlah landasan tu betul. Bila berlaku pengkhianatan ni, sebenarnya pada saya ada kemah dia. Betul. Kita dapat membezakan orang yang nak berjuang dengan orang yang berjuang di segi dia punya family, kawan-kawan dan poket dia sendiri. Ini baik dia. Tapi kalau parti anak muda ni, saya tengok hala tuju dia tu tak nampak lagi. Sebab dalam parti lain semua dah ada anak muda. Apa perlu dia nak tumbuhkan parti anak muda? Sepatutnya parti masing-masing dah ada anak muda, patut di sayap tu kita kukuhkan, dan baru jati diri tu dapat diwujudkan. Sebab bila parti baru, orang akan berpusu-pusu masuk sekadar nak kejarkan jawatan dan tempat. Bila parti tu dah lama, orang akan berebut. Dulu keadilan ditumbuhkan untuk cari calon pun susah. Sampai kita sampai ambil postman.
yang kerja dekat bagasi airport, semua kita ambil. Tapi sekarang ni berlumba-lumba. Tapi dengan kebijakan Datuk Seri Anwar, Presiden kita akan untuk akan datang pilihan raya 15, kita akan tapis sebaik-baik calon yang untuk bertanding. Sebab kita tak nak berlaku lagi pengkhianatan yang dah berlaku pada Februari yang lepas lah. Itu saya nak sentuh sikit pasal parti anak muda ni. Sebab saya tak nampak hala tuju dia. Saya setuju dengan pandangan dua-dua panel kita pada hari ini, dan seterusnya Datuk, saya nak sentuh kepada isu di Melaka ini. Kita tahu kita jatuh, Kerajaan Pakatan Harapan jatuh pada bulan Mac yang lalu, dijatuhkan oleh 4 pengkhianat yang melompat masuk ke Perikatan Nasional dan menumbuhkan kerajaan pintu belakang. Kalau Tok Guru Hadi Awang bagi tahu apa, kerajaan Tebuk Atap. Dan kita melihat dalam tempoh 6 bulan ni, Datuk, banyak inisiatif-inisiatif yang Pakatan Harapan maupun YB Adli Zahari semasa menjadi Ketua Menteri, banyak inisiatif yang kita buat dalam masa 22 bulan. Datuk pun salah seorang dalam kepimpinan JLC, sebuah JLC yang terbesar di negeri Melaka, Syarikat Air Melaka Berhad, SAMB. Datuk pernah menjadi timbalan pengurusi Syarikat Air Melaka, dan sekarang kita melihat Syarikat Air Melaka ni mempunyai masalah. Seperti kita tahu, CEO yang dilantik, pengurus besar yang dilantik, ada yang mengatakan tidak memenuhi syarat dan juga kelayakan yang diletakkan oleh Syarikat Air. Apa pandangan Datuk mengenai isu ni? Okey, saya nak sentuh sikit pasal SMB ni. Dulu awal tahun 2020, CEO yang sedia ada, iaitu Datuk Khalid, letak jawatan. Datuk Khalid ni dah berkhidmat dengan Syarikat Air 3 generasi. Lembaga Air Melaka, lepas tu PAM ya, PAM, lepas tu SAMB. Tiga pertumbuhan. Dia duduk dah 34 tahun, hampir 34 tahun. Lepas tu letak jawatan. Lepas dia letak jawatan, kita nak ambil ketua pegawai eksekutif yang baru. Kita ada dia punya syarat-syarat dia. Dia seorang, dia mesti ada ijazah, kejuruteraan, pengalaman, sijil profesional, semua mesti ada. Tapi sekarang bila pengkhianatan berlaku, kerajaan yang ada sembrono saja begitu. Ini lantikan politik pada saya. Lebih pada lantikan politik, melantik seorang yang ada cuma diploma perakaunan. Tak ada pengalaman dalam engineer, tak ada pengalaman dalam segala-galanya lah untuk syarikat air. Ini yang menjadi permasalahan. Sebab pada saya, ketua pegawai eksekutif, dialah yang sebenarnya orang yang bertanggungjawab dalam segala perjalanan syarikat air. Ini yang jadi masalah dia. Apa yang saya dapat maklumat, yang terkini, kita sekarang ni Melaka ni kita kekurangan air mentah. Tapi sampai sekarang ni kita tak bertindak lagi untuk dapatkan sumber air mentah. Tiada langkah-langkah. Tak ada langkah-langkah. Buat masa ni betul lah hujan. Makna gangguan air tu kurang lah. Tak berlaku sangat lah. Tak berlaku sangat. Tapi bila musim kemarau, kita tak tahu, mungkin bulan 9 ke bulan 10. Sebab sekarang ni musim berubah. Jadi persediaan kerajaan negeri kena ada. Kalau tak dibuat pada sekarang, sebab untuk dapatkan air mentah ni bukan saja jangka masa yang pendek, dia kena ambil masa yang panjang. Macam mana cara dia? Sebab di Melaka ni kita tak ada bukit. Itu jadi masalah dia. Macam kita kena yang saya pergi lawatan di Pulau Pinang, kita mesti ada takungan kolam yang strategik. Ni kalau setakat 3 bulan 4 bulan tak ada air, tu takungan ni boleh tampung. Contoh di Pulau Pinang tu takungan air Batu Maung. Apa yang saya ingat lagi lah, saya tanya CEO sana, Datuk Jasni, dia boleh menampung 73 bilion liter air. Di Melaka tak ada. Bila Melaka tak ada, bila berlaku sebulan ke 2 bulan kemarau, akan jadi masalah. Sebab syarikat air ni dia menjaga air dengan rakyat Melaka. Tak kira yang kaya,
yang sederhana dan yang miskin. Tu yang jadi masalah dia. Kalau dia langkah-langkah untuk air mentah ni tak dijalankan secepat mungkin. Cuma sekarang ni yang sebelum kajian PH Tumbang, apa tu, takungan Sungai Jenis tu berjalan, tapi tak nampak lagi macam mana kos dia pada saya yang dia beritahu 200 juta. Tapi sekarang kita tak tahu empangan jenis sampai takat mana dia punya step dia, proses langkah-langkah dia, kita tak tahu. Sebab dia akan melibatkan dengan kajian Negeri Sembilan. Banyak sebenarnya pembaruan yang PH dah buat, walaupun 22 bulan, tapi bawah kajian PH kita dah bagi macam-macam. Macam rumah penduduk rakyat, betul bas percuma, lepas tu parking Sabtu Ahad percuma, macam-macam sebenarnya. Kita yang lain-lain kita tambah macam Pampers, itu yang kita buat. Tapi sekarang bila kajian baru yang tak ada manifesto, dia pun tak tahu mana nak diarah tu. Lepas tu rumah penduduk rakyat, contoh di Tanjung Bidara, saya penyadah Tanjung Bidara, kita dah luluskan 4 atau 5 rumah penduduk rakyat, tapi yang siap 1. Yang lebih tu dah lulus tapi saya tak nampak lagi rumah tu dinaikkan ataupun dah ditukar kepada PPRT semula, kita tak tahu. Tu yang jadi sekarang ni. Pada saya pun yakin kalau ada pilihan raya PRU 15 ke PRN ke, saya yakin insyaAllah PH boleh ambil balik. Sebab kita dah bagi madu dah dekat rakyat. Tinggal lagi sekarang rakyat sekarang menagih madu tu daripada kerajaan PN ni. Tapi kerajaan PN dengan keadaan sekarang ni tak mampu. Adakah duit kerajaan negara ada? Sebab sekarang bila jadi COVID ni, pelancong tak masuk. Ya, betul. Kita kerajaan pun kena bantu rakyat yang terkesan. Macam peniaga-peniaga, duit tu mana? Jangan duit tu yang sikit bagi rakyat yang lebih masuk kocek. Dah berlaku. Contoh kit makanan. Kata 100, tapi rakyat bukan bodoh sekarang. Dia boleh kira sendiri. Tak cukup 100. Menteri jawab yang kurang tu nak untuk transport. Untuk kos pengangkutan. Tak boleh macam tu. Jadi inilah kita akan bersiaran akan datang. Kita akan ceritakan lebih detail lagi apa yang kita dah buat. Okey Datuk, hari ini kita tahu Datuk merupakan hari jadi saudara Rafizi Ramli, seorang tokoh Parti Keadilan Rakyat yang dulu bersama dengan Imbok memenangkan calon-calon daripada Pakatan Harapan. Datuk sendiri merupakan antara calon daripada Imbok yang bertanding dan mendapatkan bantuan daripada Imbok. Dan soalan saya nak tujukan kepada ini mungkin soalan terakhir. Saya nak tunjukkan kepada saudara Sazali dan juga Datuk. Pertama, saudara Sazali, apa pandangan saudara Sazali terhadap saudara Rafizi Ramli? Patutkah ada yang kata Rafizi Ramli ni tidak lagi relevan dalam arena politik, beliau patut bersara dan tidak perlu kembali ke gelanggang politik? Dan apa pandangan saudara Sazali? Adakah saudara Rafizi ini masih relevan ataupun beliau sepatutnya berehat di rumah? Okey, pada pandangan saya, sebab saya semasa PRU 14 bersama buat kerja dengan Datuk Alim, jadi kita berurusan juga dengan Rafizi dan dia sentiasa bagi support pada kita dalam segi data dan segi nasihat, bimbingan kan, gerak kerja. Jadi pada pandangan saya, semasa kita mengambil alih kerajaan dan dia berehat kan, kita terasa sebenarnya apa ketiadaan dia tu, kita terasa. Sebab sebelum tu di Melaka lah, terutama di Melaka kan, tak banyak orang yang percaya bahawasanya Melaka ini kita boleh menang. Tetapi kecuali orang Rafizi yang percaya kita boleh menang di Melaka adalah Rafizi. Jadi bagaimana dia membantu kita di Melaka dengan gerak kerja dan data yang diberi kan, nasihat yang diberi, kita boleh menang di Melaka. Dan dia confident dulu bahawasanya kita boleh menang Melaka. Bila semua orang tak percaya benda tu kan, tak memikirkan sebegitu rupa. Dan kita banyak terhutang budi pada dia lah.
Dan kita harap apabila dia kembali nanti kan, dia boleh bantu kita sebagaimana dia bantu kita waktu PN15 nanti. Datuk, soalan saya nak tujukan, kalau pilihan raya umum ke-15 diadakan, adakah kita memerlukan saudara Rafizi yang dulu menjadi arkitek kemenangan Pakatan Harapan, dan adakah beliau diperlukan dalam masa sekarang ataupun menjelang pilihan raya umum ke-15? Okey. Permulaan saya ucapkan selamat menyambut hari lahir pada Rafizi yang ke-43. Kebetulan saya balik dia ke Sabah. Kerana ada kes perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu dan dimaklumkan dia akan berlepas ke KL balik tengah malam, besok malam lah. Jadi pada saya sebenarnya apa yang soalan perasan beritahu tu, sebenarnya anak muda macam ni yang kita perlukan. Sebab dia tak kira pangkat. PIU di 14 tu dia lah yang turun padang satu Malaysia ni. Belum ada anak muda yang kita nampak macam ni. Jadi memang kita perlu. Kita kalau boleh, kita bukan nak seorang Rafizi, kita nak ramai Rafizi lagi untuk akan datang. Inilah bawah 50 ni pada saya masih lagi anak muda. Dia masih perlu, dan untuk seterusnya mungkin untuk satu idola pada anak-anak muda, saudara Rafizi ni. Jadi pada saya, bila kita ke Sabah ni, memang anak-anak muda tak lengkang dengan nama Rafizi. Sebab saya bukan fanatik pada seorang pemimpin. Kalau pemimpin tu jalan dia betul, lagi tu saya akan sokong. Kalau pemimpin tu dah lari daripada asas perjuangan, kita tak akan sokong. Itu sebab bila gandingan Datuk Seri dengan Rafizi ni sebenarnya menjadi satu impak yang besar dalam kalangan rakyat, dalam pada negara. Dan bila insan yang macam ni ada, sebenarnya banyak kelebihan pada rakyat. Rakyat akan rasa apa yang dia nak, mana pemimpin akan beri. Sebab kita ni kaya. Kalau negara kaya, sepatutnya rakyat pun kena kaya. Sekarang ni rakyat susah. Jadi saya harap pemimpin macam ni akan dilahirkan lagi ramai. Okey Datuk, saya nak masuk dalam mungkin yang ni terakhir. Saya nak sentuh sikit berkenaan dengan Hari Malaysia yang akan disambut pada 16 September ini. Kita ada keluarga kita daripada Sabah Sarawak juga merupakan satu elemen yang penting dalam Hari Malaysia ini. Mungkin Datuk, sebab kita pun Angkatan Muda Keadilan Jasin akan membuat satu kejohanan futsal sempena Hari Malaysia di Jasin, melibatkan 16 pasukan yang telah pun mendaftar, dan kita akan kumpulkan anak-anak muda ini supaya kita mendapat satu semangat yang baru untuk Hari Malaysia, dan juga satu sifat yang untuk menyatukan semua kaum dalam kejohanan ini. Apa pandangan Datuk dan juga ucapan mungkin untuk Hari Malaysia ini? Okay, kita tinggal sehari lagi untuk menyambut Hari Malaysia. Sebenarnya Hari Malaysia ni bagus sebenarnya, dia melibatkan Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Sebenarnya pada saya lah, di kesempatan begini, Sabah dalam keadaan pilihan raya kena mengambil ruang ni untuk anak-anak Sabah. Di kesempatan ini juga anak-anak muda kena faham Hari Malaysia, Hari Kebangsaan, apa perayaan pun anak-anak muda kena terapkan. Jangan kita berasa gembira disebabkan hari ini hari cuti. Jadi kita kena ambil kesempatan, kita kena faham dan jiwai Hari Malaysia ni. Dia bukan hanya cuti umum. Bukan cuti umum. Tapi Hari Malaysia ni sebenarnya menggabungkan pelbagai bangsa. Melayu, Cina, India, Kadazan, Murud, Bajau di Sabah Sarawak lah. Di Semenanjung pun ada kaum-kaum ni di Semenanjung. Tapi cuba kita kena eratkan silaturahim ni. Walaupun kita berbeza agama, berbeza ideologi, tapi silaturahim ni kita jangan putus. Sebab kita jangan jumutkan pemikiran kita. Aku orang UMNO, aku orang keadilan, tak boleh campur. Sebenarnya benda tu salah. Sebenarnya kita kena terbuka dalam keadaan ni untuk mempereratkan silaturahim. Kita kena ketepikan bab politik, kauman. Kita ni kadang dalam adik-beradik pun kita ada berbeza
ideologi. Tapi jangan berideologi kita tak boleh bertegur sapa. Sempena Hari Malaysia ni juga, saya ucapkan kepada seluruh Malaysia, Sabah dan Sarawak, kita ambil peluang ni, kita jaga silaturahim untuk sekarang dan masa akan datang. Saudara Sazali ingin ucapkan selamat Hari Malaysia. Sebenarnya Hari Malaysia ni adalah satu yang istimewa bagi keadilan sendiri. Sebab Parti Keadilan Rakyat ni adalah satu lambang yang menggambarkan semangat kemalaysiaan. Ya, sebab dalam Parti Keadilan ni sendiri ada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Ia melambangkan semangat kemalaysiaan. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia yang menonton kan, dan bersamalah kita jaga keharmonian agama dan bangsa demi kesejahteraan negara kita. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua penonton. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Halim Bacik, Pengerusi Majlis Pimpinan Parti Keadilan Rakyat Melaka, yang walaupun baru balik daripada Sabah tetapi semangat untuk bekerja balik di Melaka ini tetap membara dalam jiwa Datuk Halim dan juga anak muda kita, saudara Sazali, yang terus bersama dengan Angkatan Muda Keadilan untuk menyuarakan isu-isu anak muda. Terima kasih yang kepada semua yang menonton. Saksikan pada sesi live Facebook yang akan datang. Terima kasih, share-share dan Assalamualaikum.